Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar semua? Selamat kembali ke sesi pembelajaran Alam Maya PDPR 2021. Selamat datang ke kelas Asas Masakan bersama Cikgu Faizah. Seminggu dah cuti. Seronok cuti? Sehat semua? Cikgu harap semuanya dalam keadaan sihat dan masih bersemangat nak meneruskan PDPR seperti sebelumnya. Okeylah, kita nak tengok apa tajuk kita hari ini. Okey, inilah tajuk kita pada hari ini iaitu memasak haba lembap. Sebelum kita teruskan, cikgu nak ulang kaji sedikit apa yang telah kita belajar pada kelas yang lalu. Pada kelas yang lalu kita telah belajar tentang memasak haba kering. Ada 4 teknik memasak haba kering iaitu menggrill, membakar, menggoreng dan memanggang. Ingat lagi tak? Kalau tak ingat, boleh rujuk nota yang lepas, okey? Jadi hari ini kita masuk tajuk memasak haba lembap. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah mengenal pasti 5 kaedah memasak haba lembap dengan betul. Jadi, bila habis je tajuk ni, kamu mestilah sudah dapat kenal pasti ada 5 kaedah memasak haba lembap. Apa kriteria kejayaan pada hari ini? Yang pertama, kamu mestilah dapat menyatakan maksud kaedah memasak haba lembap. Yang kedua, kamu mestilah dapat menyatakan 5 kaedah memasak haba lembap. Dan yang ketiga, kamu dapat menyatakan satu menu bagi setiap kaedah memasak haba lembap. Bermakna kamu boleh nyatakan 5 menu. Ya, untuk kaedah memasak haba lembap yang berbeza. Baiklah, dah sedia? Kita pergi kepada maksud memasak haba lembap. Maksud memasak haba lembap ini ialah memasak makanan menggunakan haba wap air atau air yang berdidih. Okey, nama pun haba lembap. Lembap mesti melibatkan air. Makanan yang kita masak menggunakan teknik memasak haba lembap ni, kita mesti melibatkan air sama ada wap air ataupun air yang mendidih. Okey, wap air ni ialah kalau kamu memanaskan air ataupun kamu ambil sup daripada periuk, kemudian ada asap yang keluar, bila kamu letakkan sesuatu di atas asap tu, akan ada keluar, akan timbul air-air dekat permukaan pinggan yang kamu letakkan di atas sup tu. Itulah yang kita namakan wap air. Okey, kita tengok lagi. Di bawah teknik memasak haba lembap ni ada 5 teknik memasak. Okey? Tu dia. Yang pertama ialah mengukus. Okey, mengukus. Mengukus ni kita tak letak makanan terus dalam air. Yang kedua, merebus. Merebus kita masukkan makanan dalam air dan kita rebus ikut resepi. Berapa lama kita nak rebus. Yang ketiga adalah mencelur. Mencelur ni biasanya untuk sayur. Okey. Kemudian merenih. Nanti cikgu akan terangkan lebih lanjut apa dia merenih dan juga yang terakhir merendidih. Okey. Ada 5 teknik memasak haba lembap iaitu mengukus, merebus, mencelur, merenih dan merendidih. Okey, ada 5 teknik. Ingat ni 5 teknik ni. Okey. Baiklah, kita pergi kepada teknik yang pertama iaitu mengukus. Baiklah, tengok gambar tu. Ini adalah periuk kukus. Okey, kalau kita nak kukus, kita perlukan periuk sekurang-kurangnya 2 tingkat. Sebab apa? Okey, tengok dalam gambar tu Yang periuk bawah kita akan letak air dan periuk atas kita akan letak makanan yang kita nak masak. Okey, makanan tu kita tak letak direct, tak letak terus dalam air. Kemudian kita tutup makanan tu.
Okey, bila kita dah tutup periuk tu, air dah panas, okey, makanan tu kita letak atas permukaan yang berlubang ataupun jaring supaya nanti uap air tu boleh naik ke atas dan memasak makanan yang kita nak masak. Okey, maksud mengukus ni ialah makanan dimasak dalam wap. Okey, dalam wap yang terhasil daripada air yang mendidih. Macam cikgu cerita tadi dah. Okey. Air bawah periuk tu dah mendidih, jadi akan terhasilnya wap dan naik ke atas dan wap tu yang akan memasak makanan yang kita nak masak. Okey? Apa contoh makanan yang kita masak menggunakan teknik mengukus? Tu dia. Kuih pau, pulut kuning, puding roti. Okey, ini adalah antara menu-menu yang kita masak menggunakan teknik mengukus. Tak kisahlah kukus tu sekali ke ataupun 2-3 kali kita kena kukus makanan tu. Tapi teknik mengukus ni adalah teknik memasak makanan hanya dengan menggunakan wap air sahaja. Okey. Cikgu harap setakat ni kamu masih dapat lagi. Okey. Teknik memasak masakan haba lembap. Yang seterusnya adalah merebus. Tengok gambar tu. Okey. Maksud merebus ialah makanan dimasak dalam air yang mendidih iaitu suhu 100 darjah Celsius. Okey, kalau kita nak kalau air yang mendidih, suhu dia memang 100 darjah Celsius. Okey, macam mana kita nak tahu air tu mendidih? Janganlah celup tangan dalam air pula. Habis tangan awak nanti. Okey, awak nampak air tu dah menggelegak, dah berbuih-buih tu. Maksudnya air tu dah mendidih. Okey, itulah cara kita nak masak. Tengok dalam gambar tu, letakkan telur. Contohnya awak nak rebus telur kat rumah kan. Awak masukkan telur, masukkan air dan pastikan air tu mendidih. Dan biarkan telur beberapa minit sehingga dia masak. Okey, ada satu tips dah supaya telur yang awak nak masak tu tak pecah. Kan? Kadang-kadang bila kita rebus telur ni, telur tu akan retak. Betul? Okey, so kalau teknik cikgu pakai ialah, tipsnya ialah awak panaskan air dahulu sehingga air tu mendidih. Jangan masuk telur lagi. Okey, bila air dah mendidih, ambil lah. Masukkan telur menggunakan senduk. Jangan awak campak pula telur dalam tu. Awak takut air tu mendidih kan. Ambil senduk, ambil telur, lesukkan dalam air. Tak lama pun. Dalam 6 minit ataupun 10 minit, awak dah dapat telur rebus yang cantik. Dan cepat. Okey? Alright. Contoh menu yang kita masak menggunakan teknik merebus ni ialah tu dia, telur rebus yang cikgu cakap tadi, bubur dan juga jagung rebus. Ini adalah contoh-contoh menu lah yang dimasak menggunakan teknik merebus. Okey. Teknik yang ketiga ialah teknik mencelur. Okey. Mencelur ni maksud dia makanan dimasak dalam air panas atau air mendidih untuk masa yang singkat. Okey. Makanan dimasak dalam air panas. Air panas ni tak bermaksudnya air tu mesti mendidih. Kalau kat rumah awak ada mesin kowe ataupun ada mesin kuku, awak boleh guna air panas tu. Air panas kowe dan kuku ni tak sampai 100 darjah Celsius pun. Dia cuma 68, lebih kurang macam tu lah. Okey, awak boleh tadah air dalam mangkuk. Contoh, awak nak celur tauge. Okey, ambil air panas letak dalam mangkuk, letakkan tauge sekejap sahaja, dalam seminit 2 dan angkat. Itulah maksud mencelur. Mencelur ni bukannya awak rendam macam awak masak Maggi, awak biar dia mendidih dekat dalam air tu kan. Tidak. Mencelur ni awak letak air panas, awak letak makanan yang awak nak masak tu dalam air panas atau air yang mendidih sekejap je. Letak sekejap, terus angkat. Okey, tengok gambar yang ada dekat sebelah tu, dalam periuk tu. Okey, gambar ni dia celur mi. Dalam periuk tu adalah air yang mendidih. Mi tu dia letak dalam penapis. Okey, supaya senang nak angkat. Okey, air yang mendidih, masukkan mi sekejap, kemudian angkat.
Okey, mi tu diletakkan dalam penapis makanan supaya yang pertama, mi tu tak berserak jatuh dalam air. Yang kedua, mudah untuk awak angkat mi tersebut. Okey, maksud mencelur dah tahu tadi. So, kita nak tengok apa menu masakan yang kita masak menggunakan teknik mencelur. Tu dia, ulam bendi. Celur sekejap bendi tu, jangan lama-lama supaya dia tak lembek. Awak angkatlah bendi tu. Mi kuning. Sebelum makan mi sup ke mi kari ke, celur sekejap mi kuning tu untuk buang kapur, untuk lembutkan dia supaya mi awak tu lebih sedap dimakan. Okey. Kemudian tauge. Biasanya tauge yang dicelur ni kita nak letak sebagai makanan sampingan lah. Contoh makan mi kolok ataupun kita makan mi kari, kita akan tabur tauge kan. Tauge tu kita tak masak pun. Kita cuma celur sekejap sahaja dalam air panas. Okey. Seterusnya adalah teknik yang keempat iaitu teknik merenih. Okey. Maksud merenih ialah makanan dimasak dalam air mendidih. Okey. Air mendidih dengan api yang perlahan untuk masa yang lama. Okey, ada 3 kata kunci di sini. Makanan tu yang pertama dimasak dalam air yang mendidih, kemudian api yang perlahan dan untuk masa yang lama. Tengok dekat dalam gambar tu. Gambar tu adalah kari ikan. Biasanya masa kita nak menumis, kita nak tumis dengan minyak tu, kita pakai api besar. Okay. Bila kita dah masak, dah masuk semua bahan, dah masuk santan, dah masuk ikan, dah masuk tomato semua, kita akan kecilkan api dan kita akan biarkan beberapa lama. Okay. Kita akan biar sekejap ke dalam 10 minit, 20 minit supaya contoh kalau kita masak kari ikan supaya kari tu mesra dengan ikan tu. Okay. Ataupun kalau kita masak sup ayam lah supaya ayam tu lebih lembut, lebih kemudian rempah-rempah tu meresap masuk ke dalam daging ayam. Barulah sup ataupun kari yang kita masak tu rasa lebih berperisa. Itu merenih. Ya. Kita biarkan dia lama-lama dekat atas api dengan air yang sedikit. Ataupun contoh, bukan dengan air yang sedikit, dengan air yang mendidih. Okay. Contohnya awak nak masak sup tulang. Sup tulang kan, tulang daging ni dia liat kan. Jadi untuk awak bagi dia cepat lembut, nak bagi daging tu lembut, awak akan kecilkan api, kemudian renih dia lama-lama, biar air yang panas tu melembutkan daging. Alright. Kita nak tengok apa dia contoh menu yang dimasak menggunakan teknik merenih ni. Tu dia. Sup tulang, kari ikan ataupun stok ayam. 3 menu ni menggunakan kaedah memasak merenih. Okay. Dan yang terakhir adalah merendidih. Okay. Merendidih ni maksud dia makanan dimasak dalam air mendidih dengan api yang sederhana untuk masa yang lama. 3 kata kunci dia. Yang pertama air mendidih, yang kedua api yang sederhana dan yang ketiga masa yang lama. Okay. Beza dia dengan merenih tadi, api dia. Okay, merenih tadi kita masak makanan dalam tempoh yang lama dengan api yang kecil. Merendidih ni kita masak makanan dengan tempoh yang lama tapi api sederhana. Okay, tengok dalam gambar tu. Gambar tu masak ketupat. Okay, letak ketupat dalam air, biarkan dia mendidih sampailah ketupat tu masak dengan elok, dengan cantik. Itulah maksud merendidih. Okey, kita tengok apakah contoh menunya. Contoh menunya adalah ketupat, dodol dan juga rendang daging. Kebanyakannya menu raya lah. Kita kena masak lama-lama ni. Sebab tu lah raya makanan dia rare, jarang nak jumpa. Sebab dia memerlukan masa yang lama dan teknik yang agak pelbagai lah. Okey. Alright, setakat ni ada 5 teknik cikgu dah terangkan. Teknik memasak haba lembab. Okey, cikgu pergi balik. Alright, ini dia tadi. Teknik memasak haba lembab ada 5 teknik iaitu mengukus, merebus, mencelup, merenih dan merendidih. Okey.
Apa alatan yang kita gunakan untuk kita masak dengan teknik-teknik yang kita dah belajar ni? Okey, ini adalah periuk kukus. Periuk kukus sekarang dah macam-macam jenis. Dulu kita hanya ada periuk kukus yang boleh dimasak atas dapur sahaja. Mesti pakai dapur api. Okey, sekarang ni kita dah ada periuk kukus elektrik. Lebih mudah, ada timer, lebih cepat berbanding dengan periuk konvensional lah yang lama lah. Okey. Kemudian kalau kita nak masak kari untuk merendidih ke merebus ke, kita guna periuk. Kalau nak mencelur boleh guna kuali. Okey, setakat ni dulu kelas kita hari ni. Tugasan awak ialah tolong salin nota ni dekat dalam buku latihan. Okey. Kemudian untuk 5 teknik yang dalam slide yang cikgu tunjuk ni, yang ini, awak tolong buat peta buih. Okay? Buat peta buih. Alright? Okay, itu saja. Jumpa lagi nanti. Bye.